Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Ta'ala kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita alhamdulillah dalam surah Al-Baqarah ini dah sampai kepada ayat yang ke 121, 121. Dan kita akan sambung hari itu, kita berhenti tengah-tengah. Dan dalam ayat berkenaan kita kata masih lagi berkaitan dengan tajuk pendirian ahli kitab terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata contoh macam kalau dekat awal tu akan cerita berkenaan hubungan mereka dengan Musa. Yang kisah apa? Kisah pergi lintas lautan, kisah Musa ajak mereka, kisah lembu tu. Itu part di mana Allah Ta'ala ceritakan perangai mereka, degil mereka kenapa. Dan ada yang sebelum daripada kisah Musa tu, Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan tajuk suruh mereka ingat balik nikmat Allah Ta'ala ke atas mereka. Dan dari kita tengah bincangkan sekarang ni, start daripada Rasulullah SAW disebut berkenaan dengan tajuk apa orang-orang ahli kitab ni diberikan mereka ni ilmu tentang Rasulullah SAW ni, dan mereka bila Rasulullah datang mereka lari. Dulu kitab Quran pun mereka bernikan dengan kitab dengan agama akhir zaman. Bila datang kitab yang mereka kenal itu Al-Quran Karim, mereka telah lari dan juga ambil untuk tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dalam tajuk ni kita kata di sinilah Allah Taala berikan peringatan kepada Rasulullah SAW dalam ayat 120 hari tu, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan takkan redha terhadap kamu wahai Muhammad, itu Yahudi dan juga Nasrani, sehinggalah engkau mengikut atau mencontohi dan mengikuti millatahum, cara hidup mereka, millah mereka, agama mereka. Okey. Dan Allah Taala kata Rasulullah SAW, qul inna hudallahi wal huda. Katakan hai Muhammad, segala petunjuk Allah Taala itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Okey. Wala ini taba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu ikut kehendak mereka setelah mana datang pada kamu daripada pengetahuan, ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Ini ugutan Allah Taala kepada Rasulullah. Tak ada untuk engkau dari sisi Allah Taala sebarang pelindung maupun pembantu kalau kamu ikut apa kehendak mereka. Dan walaupun macam kita kata ayat ini tuju pada Rasulullah SAW, ia sebenarnya kena kepada umat Islam seluruhnya. Jangan kita kata bahawa ini Rasulullah je kena, tak. Bahkan kena kepada semua umat Muhammad SAW. Dia khitab ucapan kepada Rasulullah, tapi kena kepada kita dan juga Rasulullah SAW, semua sekali. Dan kita bincangkan kita sampai pada ayat Allah Ta'ala nyatakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi, dan orang-orang yang kami berikan mereka ni kitab lalu mereka membacakannya dengan sebenar-benar bacaan. Cuma kita dah bincang kat situ, para ulama berbahas pendapat siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang berkenaan. Pasal Allah Ta'ala kata di akhir lepas tu, ulaika yu'minu bi, orang yang kami beri mereka kitab, mereka membacakan kitab berkenaan dengan sebenar-benar bacaan, maka orang tersebutlah orang yang kita kata ulaika yu'minu bi, orang yang beriman. Siapakah orang yang dimaksudkan orang ni? Jadi ada yang kata ahli kitab. Mana-mana ahli kitab yang membaca kitab berkenaan dengan pengertian yang dikehendaki, maka itulah orang-orang yang dimaksudkan. Tapi Ibnu Katsir lebih memilih pendapat yang satu lagi. Itu menyatakan perkataan tala yatlu tu, dia dua maksud. Satu maksud tala yatlu, baca. Satu lagi maksud tala tu adalah apa? Mengikuti. Mengikut, follow. Dia bukan baca, bukan maksud baca, maksud follow. Dan kita tengok hari tu macam mana Ibnu Katsir telah datangkan kata-kata Ibn Abbas, maksud dia mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benar ikutan. Mana mengikuti kitab tadi dengan ikutan yang sebenar-benarnya. Dan dalam ayat berkenaan Ibn Abbas baca surah Asy-Syamsu ayat kedua, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila ia mengikuti matahari. Dia follow. Maksud dia bukan baca, maksud dia follow. So perkataan tala yatlu, dia ada perkataan tala yatlu ni dalam Al-Quran Karim datang dengan maksud follow.
So, jadi kadang ni dalam tajuk ni haqqa tilawatihi yatlunahu haqqa tilawatihi, maksud dia baca ke ikut. Ibnu Abbas punya pendapat tadi dan juga disokong oleh Ibnu Katsir bahawa ia adalah mengikut. Dan benda tu kena kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya umat baginda, bukan kena kepada ahli kitab yang degil tak nak dengar cakap. Faham? Pasal kita ni lah orang yang Allah kata alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi, mana orang-orang yang kami berikan kitab dan mereka ikut kitab berkenaan dengan sebenar-benar ikutan, ulaika yu'minuna bi, orang itulah yang beriman dengan kitab tersebut. Tapi yang sebaliknya, yang satu lagi ahli kitab tadi, kita kata itulah pendapat yang kita kata digunakan, tapi pendapat tersebut di sisi para ulama macam Ibnu Katsir, dia lebih sokong pendapat tadi kena kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang membaca kitab dan melaksanakan apa yang dikehendaki dengan kitab berkenaan. Baik, sambungan ni. Dan firman Allah Ta'ala, ulaika yu'minuna nabi, ulaika yu'minuna bih, itu mereka itulah orang-orang yang beriman dengan kitab tersebut. Mana maksud dia membacakannya dengan sebenar-benar bacaan atau mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan. Orang yang ikut sebenar-benarnya, orang itulah yang beriman betul-betul dengannya. Dan ini yang kita kata konsep yang sebenar terangkan hari tu kan, macam Dr. Zakir Naik sebut Muslim ni ada bagi 3 je sebenarnya. Tak adalah sebutlah dia ni, tak ada moderate Muslim, tak ada. There's no such thing as moderate Muslim. They are only in the world, dia kata practicing Muslim, partially practicing Muslim, non-practicing Muslim. So pandai-pandai letak diri duduk dalam kumpulan mana. Kalau dia kata buat separuh tinggal separuh, partially practicing. Kalau buat semua sekali, practicing Muslim. Kalau tak buat langsung, non-practicing Muslim. Muslim tapi dari segi nama, tapi tak praktis pun Islam. Yang pelakon-pelakon dengan Hindustan kan ramai jenis macam tu. Nama-nama tapi guling-guling kan, sembah patung selamba je, tak ada hal. Kita tengok macam nangis tu, jujur-jujur air mata kan. Seronok sangat tengok cerita heroin Hindustan ni dengan hero-hero dia guling-guling kat taman. Itu salah. Faham So, jadi tak praktis Muslim Islam pun. Jadi dan tajuk ni, maksud dia dalam tajuk ni erti kata dia Allah Ta'ala berikan satu clarification. Mana siapa-siapa yang beriman itu, yang sebenarnya beriman adalah orang yang mengikuti kitab yang diturunkan dan ikut dengan sebenar ikutan, atau baca dengan sebenar bacaan. Tapi baca tadi macam kita kata lebih rendah maksud dia berbanding ikutan. Mana ikutan tadi lebih tepat dari segi makna. Ini perkhabaran Allah Ta'ala beritahu berkenaan dengan orang-orang yang kami berikan mereka kitab, mereka mengikutinya atau membacanya dengan sebenar bacaan atau sebenar ikutan. Itu maksud dia apa? Itu siapa-siapa yang melaksanakan, mendirikan kitab Allah Ta'ala di kalangan ahli kitab yang diturun kepada mereka ni ke atas para anbiya yang terdahulu, yang melaksanakan kitab tadi dengan sebenar-benar pelaksanaan. Maksudnya kita kata kalau diorang laksanakan, maka benda tadi kena kepada mereka. Kalau baca saja tak cukup, tapi lebih kepada apa? Pelaksanaan. Orang itulah yang benar-benar beriman dengannya. Itu beriman dengan apa? Dengan apa yang diutuskan kepadamu, wahai Muhammad. Dengan beriman dengan apa yang diutus kepadamu, wahai Muhammad. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam ayat yang lain yang berikan maksud yang sama dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-66. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Walau, dan jika, annahum, sungguhnya mereka ini, aqamut Taurata wal Injil, melaksanakan Taurat dan juga Injil, dan apa-apa wama unzila ilaihim, dan apa-apa yang turun kepada mereka min rabbihim, dari Tuhan mereka, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, nescaya mereka itu orang-orang yang ini ahli kitab ni akan makan daripada atas mereka dan juga bawah. Maksudnya Allah Ta'ala akan turunkan rezeki melimpah ruah. Melimpah ruah Allah Ta'ala turunkan rezeki. Dan ini actually benda ni kalau saya perhatikan sekarang kan, umat Islam dapat sebenarnya kan, sos kekayaan dunia ni boleh kata keseluruhan dekat tangan umat Islam. Cuma masalah kebetulan letak pemimpin yang salah, pemimpin yang tak betul lah, itu jadi masalah. Tapi masalah kekayaan, seriously, minyak daripada dalam tanah, hujan daripada atas sebagainya, benda tu cukup banyak. Kalau kaya dunia ni, dunia kan kaya tu kebaikan daripada orang Islam. Di tangan orang Islam kekayaan tadi. Dia masalah pentadbiran tu masalah. Nak redakan orang Yahudi, tak nak orang kata terlampau ekstrim, bukan ekstrim. Tak nak orang kata too religious. Terlampau beragama lah engkau ni, kan? Man-man lah, let go sikit, kan? Let go sikit, dia partially practicing Muslim lah, kan? Let's say silap, non-practicing Muslim terus. Dan benda ni baru ni ada orang, dia pergi ke Eropah. Dia pergi ke Eropah kat mana, tak Belgium lah apa sebagainya. Dia kata kat sana, ada banyak minta sedekah pakai tudung.
Tapi orang-orang yang cerita kat situ, dia kata apa? Sebenarnya yang minta sedekah tu bukan orang Islam. Orang-orang Romania dan sebagainya bukan Islam, pakai tudung, pakai minta sedekah. Sebab apa? Sebab dia kata orang Islam ni rajin bagi duit. Orang Islam ni paling mudah. Ni lintas ulu tangan ada, mesti ada keluar. Kalau dia kata dia pura, dia buat dia gaya bukan Islam, mungkin orang Islam tak layan. Tapi dia nak attract orang Islam punya ni charity. Dia orang macam tu sekali. Mana nampakkan kepada perangai orang Islam tadi. Okey. Masa dia rezeki ni banyak untuk umat Islam ni banyak. Jadi charity sungguh kita ni adalah actually bangsa yang paling ni. Maka Al-Quran ajar kita berulang kali sampaikan kita kata ada duit bagi, tak ada sudah. Jangan kita persalahkan orang tu entahlah malas, tak ada. Jangan persoalkan. Kalau tidak Nabi SAW dahulu para sahabat datang minta macam-macam. Nabi SAW tak ada buat macam perangai itulah. Ada yang Nabi tegur, ada yang separuh Nabi bagi. Dan bahkan kebanyakan orang yang datang jumpa Nabi balik akan mesti dapat. Nak minta apa mesti dapat. Dan bahkan ada separuh tu kata aku pulang, dia masuk Islam dan dia ajak kaum masuk Islam. Dia kata aku pulang dan daripada seorang dan aku dapat pemberian daripada dia, pemberian orang yang tak takut miskin. Pemberian orang yang tak takut miskin. Kita kadang-kadang beri tapi takut miskin. Kan, takut bagi-bagi pun persentage 0.0001% daripada harta kita. Kan, nak keluar tu 0.000. Kalau zakat wajib je. Kalau sedekah sunat tak pernah buat. Tak ada, tak tahu kenapa. Nanti jelah ada nanti tunggu nazak ustaz. Kan, tunggu nazak. Dan pasal kadang-kadang dia tu sebab kenapa bila bab sedekah ni. Memang Nabi SAW menyatakan hadis yang sahih. Nabi kata sedekah, bila para sahabat kata Rasulullah ayyul sadaqati a'zam atau afdal, manakah sedekah paling afdal atau paling besar nilai dia. Nabi kata apa? Anta saddaqa, sedekah paling mahal ni adalah sedekah yang kau sedekah wa anta sahihun syahih, dalam keadaan kau sihat dan kau apa? Kedekut. Dan keadaan apa? Kedekut. Tengah kedekut, tengah kedekut. Bulan Ramadan tengok orang rajin sedekah, korin kena ikat. Time korin tak kena ikat ni payah benda sebenarnya ada kan. Kalau keluar pun tak ada masalah. Tapi nak keluar tu macam dia lama. Dia korin kena ikat. Saya ingat sekali so ada kakak tu. Dia actually ada pergi saya pergi ke Melawati. Tu dia bagi duit apa tak bersedekah kan. Saya kata duit apa tak? Korin kena ikat ustaz. Korin dia kena ikat dia mudah keluar duit. Time masa lain tak ada. Kalau time korin kena ikat memang mudah. Ramadan adalah masa dia. Tapi time-time lain ni memang gagal. Jadi Nabi kata engkau bersedekah ketika engkau sahih syahih, dalam keadaan kau sihat. Pasal dah nazak orang keluar semua. Kan kena TB atau apa, kanser paru-paru grade 4 ke, stroke ke dan sebagainya. Start lah macam tak boleh makan dah. Kan tak boleh pakai dah, ambil lah. Sebab apa? Sebab dah sakit. Ataupun syahid, dah tak kedekut, dah umur dah lanjut, dah kenyang makan dunia dah. Puas dah makan dunia. Ambil lah kau. Time tu. Yang dalam keadaan Nabi kata, kamu nakkan kaya, kamu takut miskin. Dan bukanlah sedekah yang paling besar tu ketika mana kamu apa? Dalam keadaan nazak dan kemudian kata untuk fulan benda sekian, untuk mana yatim ni sekian, untuk benda ni sekian, Yayasan Taklim sekian, dia bagi macam tu kan. Bila dah sampai nazak. Nabi kata tak ada benda lah. Kan time tu kita kata nilai sedekah kita banding dengan orang yang orang lain, orang miskin yang sedekah duit dia RM20 dalam poket. Orang tak sedekah dia bagi RM20 kan. Dia sedekah RM10 je. Orang tu lagi kaya, lagi besar dia punya nilai di sisi Allah Taala. Sebab dia takut miskin. Dia nak macam-macam benda nak bayar tapi keluarkan juga duit. Itu beza dia. Itu sedekah yang kita paling tinggi nilai dia. Bukan maksud kita habiskan harta, tapi masalah nilai masing-masing lah. Rasa kedekut tak kedekut. Tengah kedekut tu bagi sedekah. Tengah kedekut. Kalau tengah-tengah tak kedekut, Ramadan dia tak bayar sikit. Dia banyak kejar Ramadan. Sebenarnya bukan Ramadan tu masalah gandaan pahala. Korin kena ikat, time tu dapat keluar mudah. Macam dekat belah Temple Park Jalan pergi Temple Park tu ada satu perumahan sebelah kanan jalan. Kita pergi arah Rawang, ada satu perumahan tepi bukit tu. Masuk dalam lepas Temple Park punya ni ada satu perumahan. Temple Park. Temple Park. Tahu lah benda nama tu. Tahu. Okey. Temple Park. Okey. Temple Park. Dia mana saya tak bukan tahu sangat. Okey. Jadi kawan saya bawa saya pergi ceramah sekali tu. Itu lawak dia apa? Pasal saya lintas tu saya tengok ada tepi satu rumah. Itu townhouse, rumah yang atas bawah. Kan? Tapi ada orang tu dia beli 4 unit. Mana 1 2 3 4. Okey.
Lepas tu tanya, oh kaya. Kata, oh hebat orang ni. Lepas tengok atas rumah dia ada ni parabola. Saya kata hebat je orang ni, dia kata. Dia kata ni kontraktor TNB. Kan? Lepas tu tiap kali dia kalau bulan Ramadan orang surau mesti tunggu dia. Di time lain tak datang surau. Tapi time Ramadan datang surau. Yang korin kena ikat. Dia kalau datang surau dia akan bagi 20,000, 30,000. Jadi orang macam kan. Time tu lah orang tunggu dia datang. Dia pun macam tu lah, bulan Ramadan je jadi. Boleh jadilah. Actually dia rasa itu masalah dia lah kan. Nilai syurga dia Allah Taala 20,000, 30,000. Dia ingat main beli tanah bulan apa. Kan? Kalau ada bangang pergi tanah bulan, jual tanah bulan pada sekarang, tanah syurga tak beli macam tu. Dia beli dengan apa, dengan kita punya apa, trial yang ujian Allah tak nak bagi pada kita, itu nilai sebenar kita akan dapat di sana. Tapi kita kata macam itulah. Mana kalau anda kata ahli kitab ni, mana rezeki tadi, macam kita dalam ayat tadi kata rezeki, surah Al-Maidah 66 tu, dia kalau diorang laksanakan kitab tadi, Allah Ta'ala turunkan rezeki di atas bawah. Atas makan, bawah makan. Mana daripada atas turun hujan, daripada bawah keluar macam-macam hasil-hasil dan sebagainya. Sebab di dunia, kalau dalam dunia sekarang ni memang cari apa sumber-sumber asli alam, semua alam kita kata boleh kata semua tempat orang Islam. Tempat yang banyak untuk tanam pokok orang Islam, tempat tanah subur orang Islam, tempat untuk gelombang sekian orang Islam. Kan? Minyak orang Islam. Kenapa? Sebab tadi janji Allah Ta'ala dalam ayat ni. Mereka kalau diorang ahli kitab buat, diorang pun dapat benda yang sama. Ni adalah ayat ni, ayat 66 ni. Kalau mereka laksanakan apa yang Allah turunkan, mereka akan apa? Makan daripada atas dan bawah. Atas dan bawah. Dan tak nyatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-68. 68 Tadi 66 ni 68. Allah Ta'ala nyatakan, "Qul ya ahlal kitab." Katakan hai Muhammad, wahai ahli kitab. Lastum ala syai'in. Kamu tak ada atas apa-apa. You are nothing. Hatta tuqimut Taurat wal Injil, sehinggalah kamu melaksanakan Taurat dan Injil. Sehingga kamu melaksanakan Taurat dan Injil. Actually dan tajuk dia, kalau orang ahli kitab ni, Kristian dan Yahudi ni laksanakan Taurat dan Injil, nescaya diorang jadi macam Islam lah. Haramkan yang haram, halalkan yang halal. Maka kita dengan diorang tak ada beza. Mereka masalah Muhammad je sebenarnya. Jadi masalah lain contoh macam bahkan diorang lagi dahsyat lagi harsh, lagi orang kata apa, lagi orang kata lagi keras hukuman dia. Contoh macam dalam masalah penzinaan, diorang perlu kepada daud saja. Perlukan kepada apa, kesangsian. Dalam Islam kita punya syarat kena ada nampak 4 saksi baru dilaksanakan hudud, boleh dilaksanakan sebat ataupun rejam. Yang sebat bagi orang yang tak berkahwin lagi, rejam bagi orang yang dah berkahwin. Tapi kita kata nak laksanakan tadi 4 saksi, seorang pun tak ada kata macam rasa nampak. Dia sebut rasa nampak je, siapa bawa hukuman tadi kena sebat. Siapa yang bawakan tuduhan tadi kena sebat. Siapa yang angkat dakwaan tadi akan disebat oleh pemerintah. Jadi seorang bunyi lain je. Seorang kata, "Kau nampak?" Dia je. Siapa yang bawa hukuman, bawa pendakwaan tu akan disebat. Pasal dia kira tak cukup saksi, kena. Orang yang tak bawa cukup saksi 4, maka dia dikira syaitan Allah, walaupun dia betul, dia telah pembohong. Dia telah berbohong. Ini dalam Islam. Tapi dalam agama Yahudi, dalam kitab Taurat dia sebut dalam sama sekarang Old Testament tu dia memadai dengan daud. Memadai contoh macam dikatakan berkasih sayang lelaki wanita tanpa sebarang ikatan kan, automatik terus kena hukuman. Tanpa perlukan kepada apa? Kepada ni. Dan bahkan mereka lebih stoning tu, diorang caning tak ada, stoning terus. There's no such thing as caning. Kita dalam Islam ni sebat ada, fajlidu. Ada orang stoning sama mati. Dan kalau dalam Taurat tu stoning je. Stone dengan batu je. Tak ada ni. Kalau diorang laksanakan mati, lama dah orang kata agama diorang lagi teruk. Tapi kita sekarang ni umat Islam, kita kata dengan batasan, dengan ikutan, diorang masih tak puas hati. Okay, macam saya kata kan, bahawa ni ada satu rancangan apa. Diorang dalam agama mereka pun masalah bunuh, kisos. Nanti al-ainu bil aini, eye for an eye kan. Benda tu ada sampai sekarang. Tapi diorang tak buat. Kan. Tapi kita kata nak ceritakan bila ada seorang perempuan, dia buat apa entah rancangan dalam BBC tu, dia pergi jelajah, dia pergi Saudi Arabia. Dia start pergi tu, dia kata perempuan Saudi tak keluar ke rumah jalan sebagainya. Lepas tu dia tanya dengan orang tu, boleh tak bawa aku pergi tempat perempuan ramai. Lepas tu bawa ke pasar raya kat Jeddah tu. Dia masuk pasar raya tengok orang, ramainya perempuan, dia kata. Lepas tu tiba-tiba azan orang hilang. Dia kata peliknya orang hilang, dia kata. Orang semayang kan. Jadi kelakar, dia orang bawa dia pergi dekat satu dataran, tempat di mana dilaksanakan hukum pancung dan sebagainya. Lepas tu dia kata kami di Eropah, di Barat melihat bahawa hukuman ni terlampau kasar, keras dan berat, dia kata. Jadi kebetulan yang dia punya
orang yang menjaga tempat berkenaan, bukan letak pakcik tua siap macam kita. Dia letak doktor pensyarah universiti. Jadi doktor sekian dia jawablah, dia kata actually semua benda ada dua side. Dia kata side kau tengok sebagai orang luar, kau kata zalim, kau kata keras, tapi side keluarga yang kena bunuh tadi, apa dia cakap? Kalau keluarga kau kena bunuh, kau rasa macam mana? Adakah setimpal dengan setakat orang tu lepas dengan 3 tahun penjara, 6 tahun penjara? Kau rasa macam mana? Benda tu dua side, jangan tengok satu arah. Pasal yang paling rugi ketika kematian adalah keluarga berkenaan. Perempuan tu senyap. Lepas tu dia kata dalam sama juga ada pardoning. Manakala dia kata keluarga berkenaan kata kami tak nak darah dia, kami maafkan, dia boleh lepaskan. Mana keluarga berkenaan berkuasa tajuk tersebut. Lepas tu perempuan tu senyap. Pasal dia tak tahu berkenaan Islam punya keadaan. Kalau dia tahulah dalam Bible macam mana mati pingsan hidup balik, macam Allah takutnya mati kan. Kalau dia kata dia laksanakan, kalau mereka laksanakan apa dan Taurat dan Injil, memang orang-orang sana buang agama terus. Pasal dia tak akan mampu. Pasal apa yang berlaku sekarang ni dengan fahaman-fahaman free thinker, fahaman-fahaman yang kebebasan hak asasi manusia sekarang ada, dan saya dia orang tak akan boleh laksanakan langsung. Kita dan sekarang ni hak asasi manusia berjalan, kita boleh laksanakan lagi benda berkenaan. Siapa kata bila kita kata kita hukum bunuh tadi, bab dadah kita hukum bunuh? Betul tak? Ataupun macam di Amerika Syarikat sebagai treason, orang yang buat pengkhianatan kepada negara. Hukum apa? Asal hukum bunuh. Kenapa tak belas kasihan mungkin keluarga dia, kalau dia mati siapa jaga anak dia? Matilah macam tu. Nampak tak? So banyak orang kita kata dia tak pernah tengok daripada dua arah. Dia tengok satu arah aja. Nak jatuhkan Islam, dia lupa berkenaan dengan agama dia orang arahkan lagi teruk daripada Islam. Kalau macam Hinduism kan, kita macam kepercayaan Hindu. Kalau dia kata asalnya perempuan yang telah jadi balu tak boleh kahwin lah. Kalau zaman dulu asal lagi, kalau tu dibakar sama dengan laki dia, bakar sekali dengan laki dia, kena bunuh serentak. Bayangkan apa jadi sebenarnya bangsa dunia dengan hukuman macam tu, yang tak ada kaitan pun. Dalam Islam kita suruh tahan kejap diri, tunggu kejap 4 bulan 10 hari. Kalau suami mati dan sebagainya, tunggu 4 bulan 10 hari. Jangan apa benda. Lepas tu nak kahwin sangatlah. Kau beri sangat nak kahwin, dibenarkan. Tapi lepas 4 bulan 10 hari, jangan sebelum tu. Tu je. Kalau ikut zaman jahiliah dulu setahun. Dan setahun pula bukan setakat macam tu. Tak boleh kahwin tak sekian lah. Bercantik tak boleh, duduk satu bilik tak boleh berdandan, tak boleh sekian, tak boleh langsung. Setahun. Kena duduk terkurung dan sebagainya. Sampai kan dia kata dalam riwayat yang datang berkenaan perbuatan mereka ni kan, orang Arab punya fahaman ni, sampaikan kalau perempuan tu keluar kerana tak mandi, tak apa selama setahun, tahu apa jadi? Kan? Kalau dia pegang anjing mati. Kalau dia pegang anjing mati. Ini yang dalam tafsir sebut berkenaan dengan apa yang dalam pemahaman dahulu berkenaan wanita perkedudukan. Islam tak open. Yang berlaku sekarang ni semua nak tiru Islam. Islam awal lagi letakkan hak wanita, tapi diorang macam style draft. Betul, draft tiba-tiba sekarang ni semuanya jadi macam pelik pula. Bila bercerai, lepas tu lelaki tu kena bayar. Lelaki tu jadi bankrupt gila kerana kena bayar bagi pada berikan isteri. Itu macam kelakar lah zaman sekarang ni. Kita tengok yang yang di barat kan, kena nak menjaga hak wanita tadi. Lepas tu dan sekali orang tak nak kahwin. Sebab apa? Berat. So in the end, keluarga tak ada. Dan macam di Jepun sekarang ni tengah kecoh berkenaan dengan tak ada cukup orang muda. Orang tua ramai sangat. Dia kata pasal rate orang tua muda tadi. Orang tua yang melebihi 50 tahun tu mewakili, dia kata boleh dikatakan persentage mereka ni mewakili hampir 60%. Mana kanak-kanak tak ada. Singapura macam tu juga. Tu kita kata pasal bila tahu institusi keluargaan tidak ada. Ini jadi dia. Islam suruh kahwin tak nak. So jadi bila tak ada kahwin, lelaki tu tak ada attachment, tak kena wajib dan sekian. Dia belah. Kan? Ada sekat. Macam tu dia sekat satu, tapi gaya hidup. Macam Jepun gaya hidup dia mungkin tak sekat, tapi gaya hidup. Di Singapura macam tu, dia takut pulau tenggelam, berat. Ramai orang berat. Ini salah faham. Dia ingat dia bagi rezeki. Rezeki Allah Taala yang berikan. Bila ada manusia terhidup, hujan akan turun, kawasan tu akan ada rezeki dia. Bukannya kerja kita. Tapi bila manusia ni terlampau overconfident dengan diri masing-masing, ni masalah dia. Lupa tentang kawasan Allah Taala. Tengok pada kemampuan diri saja. Lupa kemampuan diri pun apa? Anugerah Allah Ta'ala. Kan kita mampu untuk sekian. Itu anugerah Allah. Bukan diri kita sendiri. Ni kata perasan. Poyo. Kan? Perasan, rasa best. Rasa macam akulah sekian. Padahal dulu gaji Hailio kan. Berak bersepah, kerja bersepah. Itulah perangai kita. Tapi dah sekali, dah besar dia. Apalah sekian. Gila. Kan? Kotornya. Lah sekian dia. Kan? Perasan, dia ada kelas. Lupa berkenaan dengan diri tadi asal daripada air yang hina, tak ada nilai pun. Ma'im mahin.
Faham tak? Jadi konsep dia kena faham betul. Jadi ahli kitab ni, Allah Ta'ala kata apa? Qul ya ahli kitab, lastum ala syai'. Kamu tak ada apa benda. You are nothing. Hatta tuqimut Taurat wal Injil, sehingga kamu laksanakan Taurat Injil. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan kamu laksanakan apa yang turun kepada kamu dari Tuhan kamu. Itu apa dari Muhammad pun kena buat jugalah. Dan kalau Taurat Injil ni Muhammad punya arah pun kena buat juga. Sebab ini daripada Allah Ta'ala juga. Kamu dah tahu dalam kitab kamu dia ada nama. Actually hari tu kan saya tunjukkan nama tu kan. Yang Muhammad tu kan. Dia dah masukkan font, dia nampak. Okey, nama Nabi. Ni. Ini Hebrew ni. Hebrew. Heko memitakin vigilo Muhammadim ni. Ni Muhammad ni, Muhammadim ni. Ni perkataan Muhammad. Nah, disebut yang ni kan. Mahmad from 2530. Ni daripada kamus ni, kamus Bible. Okey. Jadi kata delightful. Dia baca kanan. Dia tak baca sini. Dia baca sini. Dia kanan. Dia baca orang Arab. Dia baca di kanan. Heko mitakim. Heko mitakim vigilo Muhammadim. Jadi perkataan Muhammad ni Muhammad. Perkataan Muhammad ni. Tak tahulah dia baca macam ni. Tapi sebutan lebih kurang. Heko tu kalau bahasa Arab halqum. Heko mamitakim. Mamitakim kita tak boleh tadi dah. Tapi heko halquhu. Bahkan actually kalau macam nama-nama kan. Saya tunjukkan Petrohim. Dia orang ada dalam Bible ni. Contoh macam Ludim. Dia ada mana Old Testament. Yang saya kata nama tu kan. Kadang-kadang dia duduk dengan orang pandai-pandai ni tak boleh cakap je. Tak tunjuk dia kan, dia kata ustaz ni reka-reka. Okey. Tapi kalau duduk kat masjid tak apa. Orang masjid tak kisah. Ustaz cakap je apa, kami percaya. Minta maaf cakap. Memang biasa kat masjid tak saling nota pun. Aku bagi tahu selamba je dia. Okey. Contoh ini. Ini nama-nama ni nama orang yang dikatakan datuk nenek kepada orang-orang apa? Orang-orang Palestin. Dia kata, reason between great city dia kata, and Mizraim beget Ludim, Anamim, Lehabim, Neptruhim, Petrusim. Ada apa tak I am belakang. Itu Muhammadim. So Muhammad actually tak boleh tukar dah. Memang tu sebab orang baca-baca Heko mitakim vigilo Muhammadim. Memang tak lari dah. Memang nama Muhammad. Cuma diorang pergi translate. Macam saya kata itu Mr. Brown, pakcik coklat. Mr. Black kan? Mr. Black. Mr. Black datang ke Malaysia. Pak hitam sebenarnya. Orang Inggeris tu pergi terjemahkan nama Pak hitam tu pada Mr. Black. Pak hitam came to USA in tahun sekian-sekian. Dia terjemahkan kepada Mr. Black atau Uncle Black. Orang kan bayangkan apa? Pak hitam. Orang bayangkan Mak Saleh lah. Ataupun orang Eropah ke tahun sekian. Orang tak bayangkan Pak hitam daripada Malaysia. Tapi kalau Pak hitam orang daripada Malaysia. Kan? Sebut Pak hitam. Dia kata Pak hitam came to USA in. Kalau ada biografi kan. Kalau sebut terjemahkan nama dia kan rosak. Itu masalah juga. Macam ni kata nama tadi. Memang diorang punya nama macam tu. Ada Lehabim. Tu saya kata Muzaim. Actually original dia ada Muzaim. Dia ada I am belakang. Tu nama-nama diorang ada macam tu. Ini nama-nama yang luar tu dia akan ada macam tu. Termasuk nama Muhammad. Tu Muhammadim. Dia kata Muhammadim tu actually memang Muhammadim lah. Nama tu ada I am. Dikekalkan, dia tak boleh nak lari. Bila ada I am maksud dia nama khas. So dia tak boleh lari dah. Cuma sekarang ni cara dia apa? Nafikan je. Datang sekian, buatlah benda. Nafikan Quran, nafikan sekian. Bahkan tak laksanakan Taurat langsung. Yang kita bincang itu, kita kata dia orang cari sihir dan sebagainya sebab dia terpaksa tinggalkan kitab mereka. Kalau dia pegang kitab mereka, mereka terpaksa ikut Muhammad. Kan tinggalkan haram kan, tinggalkan arak, judi, zina, kan? Orang kata riba dan sebagainya. Apa dia orang jadi? Dia jadi Muslim. Jaga aurat anak-anak dan sebagainya. Apa dia jadi? Jadi Muslim. Dia takkan jadi bangsa lain dah. Dia tu orang kata macam, serupalah korang. Engkau haramkan. Engkau haramkan. So korang ni apa benda beza korang? So cara mereka nak elakkan keserupaan, maka tinggalkan terus kitab. Tinggalkan. Bila tinggalkan terpaksa cari hidayah daripada lain. Itu bahkan Allah Ta'ala sebut berulang-ulang kali suruh mereka laksanakan balik Taurat tadi, Injil. Ini bukan cabaran. Pasal Allah tahu mereka takkan boleh buat. Kalau mereka buat apa yang kita laksanakan Taurat dan Injil tadi, mereka akan jadi Muslim.
terpaksa jadi Muslim. Pasal macam dalam pelaksanaan kita kata hukum berkenaan dengan orang-orang yang apa dalam masalah kisos dan sebagainya. Diorang tak ada masalah ganti rugi tau. Masa kita ada, kalau tak dapat darah kita ganti dengan unta. Ada alternate bahkan keluarga tadi boleh maafkan dan sebagainya. Diorang tak ada. Diorang terus jalan terus. Mana akan laksana harsh, keras. Yang Nabi kata dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata apa? Orang-orang sebelum kamu, dahulunya orang sebelum kamu ni Islam, dia kata aku datang ni Islam ni agama yang cukup lembut dan juga pemaaf. Orang sebelum kamu dulu kalau mereka kena air kencing dekat kulit mereka gunting dengan gunting. Ni gunting ni. Cut off. Mana kita ni basuh. Orang kata paling ringan. Kalau ikut bangsa terdahulu gunting ni, qaradahu bil maqarid. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata, orang-orang terdahulu kamu kalau kena air kencing pada kulit dia, ada kata kulit tu baju dia. Tak, ada kata kulit tu kulit dia. Maka apa yang qaradahu, dia kena kulit dia air kencing, dia gunting dengan gunting. Kalau mereka nak laksanakan Taurat, mati. Maka last sekali terpaksa ambil yang ringan sikit apa? Islam. So last sekali buat jadi Muslim terus. Masalah dia. So, jadi Allah Ta'ala kadang berikan mereka ni pilihan atau option ataupun ajakan dalam bentuk macam ni untuk sedarkan mereka bahawa mereka sedang sesat. Mereka tak boleh laksanakan Taurat. Maksud dia Allah Ta'ala datangkan dengan agama yang baru. Ikut agama berkenaan. Tak ada hak, tak ada masalah lain dah. Dan maka syiar Muhammad SAW dan syiar Musa, Isa, Ibrahim dan semua para anbiya adalah syiar yang sama. Itu apa? La ilaha illallah. Dan tak ada yang sembah melainkan Allah Ta'ala, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, tak ada yang layak untuk meletakkan syariat melainkan Allah Ta'ala. Syariat pun Allah Ta'ala saja letakkan. Halal haram Allah Ta'ala saja letakkan. So bukan kita, bukan ustaz, bukan imam, bukan padri, bukan orang kata rabai, bukan sekian, tak ada. Yang meletakkan semua halal haram siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Hanya dia, tidak ada yang lain. Faham? So ini kita kata penzahiran berkenaan dengan tauhid. Jadi mana maksud dia? Maksud dia yang surah Al-Maidah tadi, apabila kamu laksanakan ia dengan sebenar-benar pelaksanaan. Menegakkan ia dengan sebenar-benar penegakan atau melaksanakan dia dengan sebenar-benar pelaksanaan. Dan kamu beriman dengannya dengan sebenar-benar iman. Percaya dengan apa Tuhan turunkan dengan sebenar-benar iman. Dan kamu percaya apa dalamnya daripada perkhabaran-perkhabaran berkenaan dengan apa? Perutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Taurat tu ada apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang. Injil apa? Ada. Sekarang ni kena beriman jugalah. So diorang tak nak, diorang buang. Diorang tolak kan. Bahkan dari ayat kita bincang dulu, diorang kata apa? Walam maja'ahum rasul min indillah. Dan bila kepada orang Yahudi dan Nasrani datang, ja'ahum rasul, seorang utusan min indillah dari sisi Allah Taala, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, telah melemparkan satu kumpulan di kalangan ahli kitab ni kitab Allah wa rasul, dia lempar kitab Allah Taala ke belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, sebab mereka tak tahu. Dan lepas tu Allah Ta'ala kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mana lepas mereka tak ada kitab, tak ada sumber untuk patuh, maka apa? Cari sihir. Jadi maksud dia Nabi datang, kitab tu ada, dia lempar. Sebab apa lempar? Sebab tak nak keserupaan, tak nak persamaan, tak nak nanti kalau di sini beramalkan kitab maka nama Nabi akan berulang keluar. Tapi dah cuba padam pun tertinggal juga. Kan cuba padam dah, habis padam dah. Tiba-tiba tertinggal. Dalam tadi Song of Solomon 5:16. Chapter 5 verse 16. Cuma baca dalam teks asal, itu apa? Bahasa Hebrew. Pun nampak. Kalau bahasa dan translation English, dibuang. Ataupun kita kata contoh macam bab berkenaan dengan apa? Nabi butuh huruf Nabi butuh huruf. Sampai sekarang ada lagi. Tapi diorang datang apa? Dipadamkan, dia tukar. Bila terjemah bahasa Arab, dia kata tak tahu menulis. Sedangkan tak tahu membaca. Masalah kau kata kepada orang tak boleh membaca, kau kata pada dia tak kerti menulis. Bila dibagi kepada mereka kitab, aku tak kerti menulis. Kau suruh dia baca, dia kata aku tak boleh tulis. Macam, nama siapa? Saya tinggal di Kuala Lumpur. Macam tu, ada macam tu pula. Ketika translation tu dia tukar. Pasal orang Arab, kalau Kristian Arab baca, terpaksa kata ini kisah Muhammad. Tak ada pada Nabi lain yang datang dengan kisah berkenaan tak boleh baca. Bagi kitab tak boleh baca, melainkan Muhammad SAW saja. Selepas Isa AS tak ada Nabi lain dah. Jadi sekarang ni apa hak untuk mereka tinggalkan? Tak ada. Jadi kita kata di sini, kenapa Allah Ta'ala kata laksanakan kitab Taurat dan Injil tadi dengan sebenar pelaksanaan, beriman dengannya dengan sebenar-benar iman, dan percaya dengan apa yang ada dalamnya daripada perkhabaran tentang perutusan Muhammad SAW dan juga sifat dia dan juga ciri-ciri dia dan perintah untuk mengikuti Nabi tadi dan membantunya serta mendokong apa yang dibawa oleh baginda. Bahkan itu yang berlaku pada Waraqah bin Naufal.
Kan ketika Nabi SAW dapat wahyu mula sebelum disuruh menyampaikan kepada orang ramai, kan Nabi terima Iqra' tu, dia jumpa Waraqah bin Nawfal. Waraqah kata apa? Waraqah bin Nawfal berkata, ya laitani jaz'an, ya laitani akunu hayyan. Dia kata, alangkah baik kalau aku kuat, ansurka nasran mu'azzara, aku pasti bantu engkau dengan bantuan yang kuat. Lepas tu, ya laitani kuntu hayyan, ya laitani akunu hayyan, alangkah baik kalau aku hidup, idh yukhrijuka qaumuk, ketika kaum kau halau kau. Ketika kaum kau halau kau nanti, kalau aku hidup, alangkah baiknya kalau aku hidup. Dia kata, mana katakan alangkah baiknya kalau aku kuat. Kalau aku kuat, aku bantu kau betul-betul. Alangkah baik kalau aku hidup ketika mana Nabi kaum kau halau kau. Nabi kata, aw mukhrijiyahum, nak halau aku ke? Waraqah bin Nawfal kata, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tak pernah datang, lam ya'ti rajulun, seorang lelaki, qattun, sama sekali, bimithli ma ji'ta bihi, dengan yang serupa apa yang kau bawa ini, illa, kecuali lelaki berkenaan, udiya, akan dimusuhi. Nabi datang bawa, Nabi baik kan, ala akhlak Rasulullah SAW baik, al-amin. Tapi Nabi kata la ilaha illallah, la ilaha illallah tu, semua orang angkat senjata, tak nak ikut. Itu simple je kita kata. Yang Nabi bawa sebenarnya adalah iman. Yang diorang tak boleh, yang boleh lawan ni iman, bukan masalah akhlak. Ajak kebaikan. Nabi tak minta rampas harta. Harta kita Muslim ni, bila kita dakwah pada Islam, haram kita ambil daripada orang berkenaan tu apa kita untuk dapatkan apa ada dari Allah. Manakala kita datang belajar atau mengajar atau kita menyampaikan ilmu untuk kepentingan peribadi kita dan sebagainya, haram. Tahu haram? Atau dalam hadis Nabi kata, dalam hadis yang Nabi kata, man ta'allama ilman, barang siapa belajar satu ilmu, la yata'allamu, dan ilmu tadi tak belajar, illa liwajhillah, kecuali dapat wajah Allah Ta'ala, fayata'allamuhu, lalu orang tu belajar, liyusib bihi arada min dunia, supaya dapat satu habuan di dunia. Contoh macam boring lah kerja biasa-biasa ni, I nak jadi ustazah lah, dah macam sekian, datang yang taklim belajar. Contohnya kan, okey, supaya dapat habuan dunia, kan? Tahu apa Nabi kata, lam yajid raihatal jannah, dia takkan dapat bau syurga pun. Jauh dari syurga tadi. Sedangkan syurga tadi bau dia 70 tahun perjalanan. Kita macam ni, jarak kita pergi ke Maybank bawah ni berapa minit? Okey, minit kan? Bayangkan perjalanan 70 tahun. Syurga tu punya jarak, kalau dia duduk kat satu tempat yang 70 tahun perjalanan kita jalan, bau tu sampai. Orang ni tak dapat bau langsung. Jauh daripada syurga sampai tak bau langsung syurga tadi. Ada dah hadis yang berkata, man ta'allama ilman, dah hadis Sunan Tirmizi, man ta'allama ilman, maksudnya belajar satu ilmu, liyujari bihil ulama, supaya dapat berkawan dia dengan orang alim. Kan dia nak duduk among the society. Macam dulu apa dekat UK dia ada Mensa yang tu IQ tinggi tu. Konon kalau bijak tu nanti boleh masuk persatuan diorang. Tengok macam tu bangang juga. Kata tak bijak-bijak pun tak sampai tak kenal Tuhan, apa pasal? Kan so plainly kita kata, bila Tuhan, alam ada matlamat, semua ada matlamat. So kita datang matlamat apa? Tak pernah tanya. Buat kira matematik je. Kira matematik, buat sekian, jigsaw puzzle lah semua. Itu dia main itu, tak kerja lain. Itu nampak tak membazir masa? Tak kenal diri ni, nak pergi mana lepas ni? Dari mana datang? Kenapa datang? Mana nak pergi lepas ni? Tak pernah bincang. Tanya Mensa tu pernah bincang tak tadi ni? Soheh tak pernah bincang. Kan? Tapi dia kata, tapi diorang ada society group yang tinggi kan? Diujari bihil ulama, belajar satu ilmu untuk apa? Berteman dengan para orang-orang alim. Masuk satu golongan kasta tinggi. Macam zaman dulu kita kata, bahkan benda ni zaman Cina dahulu kan, dinasti-dinasti yang besar, empayar-empayar besar Cina dulu, memang dia buat pembelajaran dan juga ni untuk naikkan taraf hidup. Mana orang tu nak jadi pegawai kena ni, kita tak nafikan benda tu tadi perlukan skill. Kalau kita kata suruh ambil periksa supaya dia boleh mentadbir, tengok dia boleh mentadbir ke tidak, kita test dia dengan ujian berkenaan. So kalau dia boleh buat test tadi, maksud dia boleh mentadbir. So kita lantik dia. Tapi dia sendiri ketika buat berkenaan, kenapa? Adakah dia belajar atau sekian untuk dapatkan apa? Duduk dengan society yang tinggi, dapat jadi datuk-datuk, Tan Sri dan sebagainya. Kalau berapa tahun kan, belajar sekian, ambil master, PhD. PhD nanti jadi doktor, datuk doktor. Boleh tu. Dia start nak benda tu saja. Liujari bihil ulama, supaya dapat apa? Berkawan dengan ulama, orang-orang alim. Dan wali umar bin Sufat, dan dia belajar ilmu tadi untuk apa? Dia berdebat dengan orang bodoh. Supaya orang bodoh macam kan, saya ada ni, awak ada apa? Saya ada PhD, awak ada apa? Saya belajar kat Yaman, awak belajar apa? Kan? Jadi orang macam, betul juga ni ustaz dari Yaman ni. Okey. Kan? Apa? Dia kata apa? Dia sebut dalam hadis Nabi kata dakhalan nar. Dia akan masuk neraka. Mana orang yang buat belajar untuk dapatkan status dan kedudukan, maka orangnya akan masuk neraka. Sampai peringkat macam tu. Tak ada ruang dah.
Mana ikutkan dari Islam ni, kita kata tak ada ruang untuk kita kata kita ajak orang masuk Islam untuk hak peribadi kita. Kita nak orang tu masuk Islam, takut Tuhan, patuh perintah Allah Ta'ala, supaya dia masuk syurga bersama kita. Kita minta supaya dia dapat hidayah dengan sebab kita, maka dia masuk syurga, kita masuk syurga juga. Pasal dia amal dia dengan petunjuk kita, petunjuk ajar kita, dia buat benda baik, kita dapat ganjaran dia. Kita nak macam tu. Bukan sebab supaya dapat apa benefit dunia ni, tak ada. Tak ada pun tak ada masalah. Tu kita kata konsep ini, kalau ikutkan sebenar, apa lagi masalah orang tak nak Islam? Nak kata kita curi duit orang? Tak. Dia seperti timur sekarang ni, masalah apa? Kebebasan. Suka hati orang tu lah nak masuk agama apa. Kan dia kalau diperbodohkan manusia tadi dengan benda-benda yang salah. Kan kita buang. Contoh macam kita kata dalam masyarakat kita halang pornografi. Kalau ikutkan logik, suka hati orang tu nak tengok apa? Kenapa marah? Kan? Tapi kita halang. Sebab apa halang? Sebab benda tadi memperbodohkan rakyat kita dengan masyarakat kita jadi apa beku dan juga rosak daripada pemikiran. So cara dia sekat. Macam tu tak masalah apa? Ateisme. Mana ateisme atau agnostik ni, mana faham-fahaman yang tak nak pada Tuhan atau tolak apa wujudnya Tuhan, maka diorang ni juga tak patut ada wujud. Sebab apa? Sebab dia merosakkan masyarakat kita. Dalam masalah kebebasan dan sebagainya, diorang akan langgar. Mana benda haram tu masih lagi abstrak, masih lagi apa subjektif. Apakah itu haram? Kalau jenayah pada manusia, ya. Kalau jenayah akhlak, tidak. So jangan jadi polis akhlak. Dia masalah dia tak boleh terima. Kalau buat salah tu, benda haram, tak dosa lagi. Sedangkan dalam masalah yang sama, kita dan Islam belajar, mana kalau orang tu bocorkan kapal, macam kita ni manusia ni macam naik kapal. Dari Bukhari kan. Ada separuh dapat duduk atas, separuh duduk bawah. Yang duduk atas, yang mentadbir lah. Yang bawah ni kalangan rakyat biasa. Yang bawah ni kalau nak minum air ke apa benda, minta orang atas. Orang atas hulu air, dia dapat minum. Tapi kerana tak tahu berkenaan dengan bahaya dan juga tak ada orang kata apa pengetahuan yang luas, lalu orang-orang tadi duduk dia kata kita dalam kapal. Keliling kapal ni maksud dia air. So kata tebuk tu lubang, tak payah kacau dia orang atas. Sibuk, letih lah panggil dia orang. Tebuk. Tenggelam semua sekali. Maksiat di dalam Islam itu nilai dia. Walaupun benda tu kecil, seorang buat, semua tinggal tengok lantakkan dia, tenggelam semua sekali. Nak roboh-roboh semua sekali. Dia takkan roboh seorang je. Maksudnya atas Jahannam, yang bawah bersama-sama dia pun akan Jahannam juga. Dan kalau mereka tahan tangan dia, semua akan selamat. Itu dalam Islam gambaran berkenaan maksiat ni adalah apa? Pasal penderhakaan manusia kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala hukum, Allah Ta'ala tak pandang siapa dah. Dia kena, siapa sebelah dia kena juga. Bila Allah Ta'ala hukum, dia akan kena, semua sekali akan kena serentak dengan dia. So jangan kita anggap mana dosa tu ataupun maksiat tadi, dia jadi benda tu macam apa, benda personal things. Tak. Memang ada benda-benda maksiat tadi yang kita kata antara manusia dengan Allah Ta'ala saja. Tapi mana yang Allah Ta'ala letakkan hukuman dia, maka kena laksanakan. Dari itu Allah Ta'ala letakkan batasan. Pencipta alam ini sekat benda tersebut dan letakkan hukuman. Contoh macam zina dan sebagainya disekat dan diletakkan hukuman. Maka ikut. Arak dan sebagainya sekat, ikut. Itu masalah dia. Bila mabuk petang-petang, pergi lintang motor tengah jalan, kan langgar kat orang, wujud tak mati. Semalam ada ni. Jadi kita kata ni kadang-kadang mabuk. Kita tengok macam nak marah pun dia mabuk. Lepas tu aku layan nanti kan ada kejap lagi sembahyang maghrib, ada kelas lepas maghrib. Kata baliklah. Pasal ada orang datang kata, "Oh, you are gentleman lah, tak ada report." Bukan aku dah report tempoh masa. Kan orang dia dengan state keadaan dia macam pinga itu. Kata mati lah, kata masalah. So itu kata mabuk ni masalah. Tapi still tak ada sekatan untuk mabuk. Sekatan anda nak mabuk kat mana, tak kisah. Sedangkan mabuk tadi merosakkan produktiviti rakyat sebenarnya. Mana bangsa kita ni produktiviti dia akan jatuh dengan kemabukan. Tapi oleh kerana benda tu status kan, gaya mutu kan, keunggulan. Jadi last sekali benda dibenarkan. Ini masalah kena faham betul-betul. Jadi memang kita kata macam Waraqah bin Nawfal dulu, dia kata dengan Rasulullah SAW, dia kata kalau aku kuat, aku tolong kau. Mana apa dia nampak? Dia faham. Pasal Waraqah bin Nawfal dahulu dia menulis kitab, dia hafal kitab Taurat. Mana kitab Injil tu dia hafal. Dia Kristian. Dia di antara 3 orang bangsa Arab yang zaman jahiliah dulu cari agama. Dia seorang yang masuk Yahudi, seorang lagi Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Itu 3 orang. Seorang tu cari agama Ibrahim. Seorang masuk jadi Kristian, Waraqah bin Nawfal. Seorang lagi masuk agama Yahudi. 3 orang ni tadi tengah zaman jahiliah dia cari agama. Tapi seorang tu yang dapat betul, 2 lagi dapat agama yang dah rosak. Cuma Waraqah bin Nawfal dia ada pengenalan dan pengetahuan tentang Nabi akhir zaman. So dia kata, kalau aku kuat, aku tolong kau. Kalau aku hidup lagi, alangkah baiknya kalau aku hidup ketika kau halau kau. Nabi pun terkejut. Apa kena halau pula? Kan aku bukannya curi harta orang. Aku bukannya ni sekian. Aku cuma dengar Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia nak kena buang, nak kena halau. Apa hal? Nabi kata dengan dia, ini betul Waraqah kata tak pernah datang seorang lelaki bawa benda kau bawa kecuali dia akan dimusuhi. Dia akan dimusuhi oleh kaum dia sendiri. Okay? Baik.
Jadi maksud dia kata apa? Maksud dia kena percaya dengan apa yang dalam kitab berkenaan daripada perkhabaran berkenaan perutusan Muhammad SAW, sifatnya dan juga apa ciri-ciri dan juga sifatnya, perintah untuk mengikutinya dan membantunya serta menguatkan dakwahnya. Yang akan membawa kamu itu dan itu akan membawa kamu kepada kebenaran dan mengikuti kebaikan dunia akhirat. Dan itu kalau kamu laksanakan Taurat dengan spek tadi. Maksud dia laksanakan apa hukum dia, iman apa dalam dia, percaya apa iman dengan iman sebenar, percaya apa yang dalam tu daripada apa? Perkhabaran tentang Muhammad SAW. Maka itu semua sekali itu akan membawa kepada apa? Kepada kamu ni kepada kebenaran dan juga mengikuti kebaikan dunia akhirat. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, yang buta huruf, alladzi yang yajidunahu, mereka dapati nabi berkenaan, maktuban tertulis. Dan saya sebut itu kan dalam Isaiah. Mereka diulurkan kitab berkenaan, dia tak tahu menjawab. Saya tak ingat dia punya ni. Dia punya wording dia. Ya. Mana terhilang? Okey. Dalam Isaiah 29:12. 29:12. Isaiah 29:12. Ni korang tahu sikit. Ni kadang-kadang ada kawan-kawan non-muslim dan sebagainya gunakan benda ni sebagai hujah untuk perkenalkan dia kepada Islam. Yang diam je, kawan-kawan gelak-gelak ketawa-ketawa pasal handbag tapi tak benda lain tak buat. Kan? Ajak MW, ajak Causeway, ajak apa menjaga apa emas dan sebagainya. Zulian dan sebagainya, jongkong emas apa dinar perak ni angsa tapi tak ajak masuk Islam. Sungguh rugi. Sungguh-sungguh rugi. Jadi kalau dia tanya, mana 29:12? Buka dalam tu. So memang Nabi berkenaan disebut dalam mereka dalam kitab Taurat. Sampai sekarang masih lagi ada. Dan Taurat masih lagi ada sampai sekarang. Ya. Mana Allah Ta'ala kata macam tu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala firman dalam Quran dalam ayat surah Isra 107-108 untuk menggambarkan berkenaan orang yang beriman dengan Taurat, amalkan Taurat dan Injil, kemudian apa? Dia mengunjur kepada apa? Beriman dengan Muhammad SAW, orang itulah orang yang berjaya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 107-108, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan hai Muhammad, berimanlah kamu dengannya atau kamu tak nak beriman, lantak kamu. Betul pulang pada kamu. Innal ladzina utul ilma min qablihi. Sungguhnya orang-orang yang diberikan pada mereka pengetahuan sebelum daripada kedatangan Muhammad ini, okey, sebelum datangnya Quran ini, idza yutla alaihim, bila ia dibacakan, Quran ini dibaca kepada mereka, yakhirruna lil azqan sujada, mereka akan jatuh sujud, jatuh ke dalam sujud, dalam keadaan sujud. Wa yaqulun, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, benar-benarlah janji Tuhan kami ini adalah akan berlaku. Ini contoh yang berlaku pada siapa? Kepada Najasyi, Negus, raja dari Ethiopia atau Habsyah zaman dahulu, yang dia ni masuk Islam. Dan dia ketika mana Ja'far bin Abi Talib bacakan kepada dia apa? Surah Maryam, baca tu menjijih air mata dia dengar. Dia kata tak, demi Allah, dia kata tidak ada lebih benar daripada ni. Mereka dalam Bible sekarang ni memang kita kata bahasa tu nak baca pada anak apa pelik. Tuhan ni pada Maryam. Tuhan datang pada Maryam macam lelaki datang, dia orang tak boleh jawab dah. Dia sebut benda-benda tu kita kata lucah, untuk cerita pada anak tak boleh. Tapi bila cerita dalam Islam, cara macam mana apa Nabi Isa ni dijadikan mengandung oleh kepada Maryam cukup bersih dan juga apa orang kata suci daripada sebarang kesilapan, kekotoran ataupun salah faham yang akan menyebabkan orang bayang benda tu lucah. Tak ada. Tapi kalau dalam kitab orang tak boleh. Tak boleh bacakan benda berkenaan. Kalau baca aja main pening kepala dah. Anak tanya macam tu dia orang tipu tu. Bila orang tanya berkenaan masalah anak datang mana, dia kata datang burung bangau, hantar ikut apa chimney. Bohong betul. Tu. Dan salah faham salah faham. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dan mereka akan berkata subhana rabbina, maksud Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, sungguhnya janji Tuhan kami adalah benar-benar berlaku. Maksud dia segi apa, in kana ma wa'adana bihi min sya'ni Muhammad lawaqi'. Mana maksud dia apa Tuhan janji kepada kami dengan tentang apa datangnya Muhammad ini telah pun berlaku. Mana dalam kitab tu datang kata Nabi macam ni. Kemudian dia dengar Al-Quran, dia berkata inilah dia yang dijanjikan oleh Tuhan, dah sampai dah.
dah sampai dah Nabi akhir zaman. Mana maksud dia tak ada ruang lain dah untuk mereka? Kata tidak. Okey. Dan Allah Ta'ala nyatakan lain surah Qasas ayat yang ke-52 54. 52 sampai 54 Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi. Okey, alladzina atainahumul kitaba min qablihi, orang-orang yang kami berikan mereka ni kitab sebelum daripada Quran ini, yu'minun, mereka ni akan beriman. Hum bihi yu'minun, mereka terhadap Quran ni mereka akan beriman. Idza yutla alaihim, bila dibacakan ia kepada mereka, qalu, mereka akan berkata, amanna bih, kami beriman dengannya. Okey. Innahul haqqu min rabbina, sebenarnya ia adalah kebenaran dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sebenarnya kami sebelum daripada ini pun kami telah menyerah. Mana bila Al-Quran kata berkenaan akhirat, syurga neraka, kami percaya dah, serupa macam apa yang kami percaya. Okey. Ulaika, orang-orang inilah yu'tauna ajrahum marratain, diberi kepada mereka ni pahala mereka, ganjaran mereka dua kali ganda. Dua kali. Mana pahala ketika mana sebelum Islam, masuk Islam dia dapat pahala lagi. Dua kali ganda dia dapat. Mana beriman kitab mereka dan beriman dengan kitab Al-Quran Karim. Bima sabaru, dengan sebab apa mereka sabarkan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka tolak, balas dengan kebaikan terhadap apa? Keburukan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada apa kami rezeki pada mereka, mereka infakkan, belanjakan. Tak ada mereka kata, oh ini kerja aku, ini hasil duit aku, titik peluh aku, kenapa orang lain kena kongsi? Dia takkan cakap macam tu, pasal dia tahu berkenaan kebenaran apa yang dibawa tadi. Dan Allah Ta'ala firman dalam ayat lain, surah Al-Imran ayat 20. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qul lil ladzina utul kitaba, dan katakanlah kepada orang-orang yang diberikan mereka kitab, wal ummiyin, dan orang-orang ummi, orang-orang buta huruf, itu bangsa Arab. Kata pada mereka, hai Muhammad, cakap pada mereka, aslamtum, adakah kamu telah Islam? Kamu dah menyerah ke? Ready ke nak menyerah ni? Dah menyerah ke kamu kepada Allah Ta'ala? Fa in aslamu, kalau mereka semua menyerah, mereka masuk Islam, faqad ihtadaw, maka mereka telah dapat hidayah. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, tak nak menyerah pada Allah Ta'ala. Orang Arab dia dah tahu dah berkenaan dengan Allah, tapi tak nak menyerah pada Allah Ta'ala, pergi ke berhala. Orang Yahudi Nasrani pun tahu dah Allah Ta'ala turunkan kitab, tapi tak nak melaksanakan arahan Allah Ta'ala. Kalau mereka berpaling, fa innama alaikal balagh, hai Muhammad, ke atas engkau sebenarnya hanya penyampaian saja. Allah Ta'ala tak suruh kamu paksa mereka ikut. Ini dalam konteks dakwah, macam saya kata dulu, saya kata jangan kita paksa orang. Anak kita didik. Betul, kita boleh marah, rotan dan sebagainya. Bahkan Nabi pernah sebut. Cuma masalah apa? Orang luar yang kita ajak, jangan kita marah, paksa, marah. Pasal kau hajar betul, aku cakap dia tak dengar. Islam bukan Islam tak ajar macam tu. Fa inna ma alaikal balagh, untuk engkau Muhammad menyampaikan saja. Okey, wallah, dan Allah Taala basirun bil ibad, maha melihat terhadap sekalian hamba. Allah Taala tahu apa hamba-hamba ni buat. Jangan kau bimbang. Diorang Allah Taala tahu dah apa jadi. So kalau dia kata perlu hukum, Allah Taala hukum. Perlu diampunkan, Allah Taala akan ampunkan. Zahirnya engkau hukum zahir je, tapi dalam yang tersembunyi serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah kepada Allah Taala. Surah Al-Imran ayat ke-20. Dan kerana ini Allah Taala firman. Mana lepas Allah Taala terangkan siapa yang melaksanakan kitab dengan sebenar pelaksanaan, atau diberikan mereka ni kitab, mereka baca dengan sebenar bacaan, maksud dia mereka realisasikan pembacaan tadi, mereka patuh dengan apa yang datang, orang-orang inilah yang beriman. Dan sebaliknya, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa kufur dengannya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sebenarnya Allah Taala nyatakan dalam ayat yang lain, Allah Taala kata dalam surah Hud ayat 17, dalam surah Hud ayat 17 Allah Taala nyatakan, wa man yakfur bihi minal ahzab fannar mau'iduh, dan barang siapa yang kufur terhadap Muhammad atau terhadap kitab ini, minal ahzab, dari kalangan apa? Ahzab, mana kumpulan-kumpulan keluarga Yahudi ni. Kan orang ada puak-puak dia, ada 12 tribes. Siapa yang kufur, fannar mau'iduh, maka nerakalah janji untuknya. Okey, wa fi sahih, dan dalam kitab yang sahih, Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, la yasma'u bi, tidak mendengar mengenai ku, ahadun, seseorang, min hadhil ummah, daripada kalangan umat ini, Yahudiyun wala Nasrani, tidak Yahudiyin wala Nasrani, mana tak kira Yahudi ke Nasrani yang dengar, thumma la yu'minu bi, kemudian dia tak beriman denganku, illa dakhalanna, kecuali dia akan masuk neraka. Ada orang dari segi konsep, konsep mungkin kita kata orang awam dia tahu apa ustaz, kan mana dia tahu apa dalam kitab. Soalannya sekarang, kenapa tak tahu? Belajarlah, macam kita umat Islam lah. Kenapa tersesat? Oh, pasal kami ni tak erti. Kan Allah Ta'ala bagi pendengaran, penglihatan dan akal. Kenapa kita orang tu makan nasi juga, kita makan lagi mahal, ada kambing lagi, ada sekian lagi kan, makan lagi berat, tapi makin tak pandai pasal.
Kan orang yang makan pergi sawah padi, pergi mengajar tu lagi pandai dari kita. Kenapa? Tahu tentang matlamat hidup, tahu tentang apa dan kitab Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala dia tahu. Datang kita tak nak. Belajar tak nak tahu, tak nak dengar. Mana boleh? Dan itu sebab kita pernah terangkan, kita apa? Antara kesalahan dosa manusia yang pertama adalah apa? Membatalkan panca indera. Dan bahkan ahli neraka nanti, banyaknya ahli neraka nanti ada di kalangan manusia yang, atau jin yang ada mata, ada akal tak nak fikir, ada mata tak nak lihat, ada telinga tak nak dengar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf 179. Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala terangkan. Allah Ta'ala kata, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi sungguhnya kami telah siapkan untuk neraka jahanam ini banyak jin dan manusia. Jadikan, make ready. 179. Siapa tak tahu tanya orang lain. Okey. 179 dia kata kami siapkan untuk neraka ni banyak jin manusia. Yang mereka ni sifat dia lahum qulub, mereka ada hati. Ada akal. La yafqahuna bihi, mereka tak memahami dengan akal mereka. Tak nak faham. Mana kan neglect kan, macam nantilah banyak lagi masa kan, macam biasa kan, dah pencen pun datang kelas, kat sini tempat lain. Okey. Betul. Kemudian mana tak, dia actually peringatan Allah Ta'ala banyak. Kadang mati, orang mati depan kita, kita tengok, tergerak hati kita. Aku mati nanti macam mana? Start datang benda berkenaan, kita kan tak bergerak. Kadang tengok janggut, ada uban dah ke? Dia kata, itu peringatan. Tengok pergi kedut, itu peringatan. Mata dulu celik kan? Ataupun dulu lompat-lompat bangunan, belajar silat, guling-guling. Sekarang ni bangun tidur sakit. Peringatan, itu peringatan tu. Allah Ta'ala ingat kamu ni akan sekian. Mana datang peringatan buat tak tahu. Tak boleh lah. Ada akal. Kita ada akal fikir. Itu sebab saya kata tadi orang Mensa tu kan, kalau orang ada akal bijak, kenapa tak fikir? Bukan pandai sangat. Dia apa? Perasan. Perasan. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi. Katakan Muhammad, nak tak kata, hey Muhammad cakap pada orang ramai ni. Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Kamu nak tak aku cerita kamu dengan orang-orang yang paling rugi dari segi masalah amal dia. Amal paling rugi. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya. Orang yang hilang sebenarnya kehidupan dia, dhalla sa'yuhum, usaha mereka kat dunia ni semua hilang, kosong, binasa, tak ada nilai sisi Allah Ta'ala. Tapi mereka apa? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka menyangka bahawa mereka telah apa? Memperelokkan apa? Amal. Kerja mereka bagus. Mereka rasa bagus. Tapi sisi Allah Ta'ala tertolak, rejected. Tapi orang, ini paling bahaya. Itu Allah Ta'ala kata, kau nak tak, hai Muhammad, kata hai Muhammad pada orang ramai, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Kau nak tak aku cerita pada kamu orang yang paling rugi amalan dia. Orang yang apa? Buat benda salah kat dunia dan akhirat tak ada nilai, tapi dia rasa dia bagus. Ada orang dia tahu dia salah, dia tahu dia tak boleh buat apa, dia tahu macam habis aku. Macam kisah orang yang dalam kisah apa, hadis Bukhari Muslim, yang dia ni nak mati, dia pesan kepada anak dia. Anak-anak sekalian dia wasiatkan, bila abah mati nanti ambil badan abah bakar. Dia apa? Bakar. Lepas tu tulang-tulang abang tu ambil, kalau ada tinggal lagi tulang, kisar apa, tunggu hari berangin kuat. Satu riwayat datang mana taburkan biar angin bawa semua debu-debu abah, dia kata. Lepas tu kalau tu pergi ke laut campak. Okey. Orang tersebut kan, dia tahu dia akan gagal. Tapi jangan buatlah. Dari Islam tak berjaya tu. Kau pergi buat sekarang memang kena bakar Allah Ta'ala kat neraka, tak keluar dah. Tapi dalam cerita sama, lelaki tersebut ni dia buat benda berkenaan sebab apa tahu? Bila sampai akhirat Allah Ta'ala tanya, kenapa kau buat benda tu? Takutkan kau ya Allah. Aku buat ni sebab takutkan kau. Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga sebab apa? Takutkan Allah Ta'ala. Kita tak perlu lalui benda yang sama. Tapi orang ni dia tahu kedudukan dia kat mana. Mana dia tahu, dia realize diri dia ni salah, silap, tak betul. Dadam kat kemurkaan Allah Ta'ala. Lalu dibakar, dia minta anak-anak dia bakar, dia bila mati tu bakar mayat dia. Kemudian hilangkan debu-debu dia angin dan juga lautan. Sebab dia tahu dia gagal, dia akan gagal. Ini orang yang kita kata kalau Allah Ta'ala kesian, Allah Ta'ala akan ampunkan. Mungkin Allah Ta'ala ampunkan, macam tadi diampunkan. Tapi janganlah perangai kita sekarang buat macam tu. Pasal kita ada taubat, istighfar, kita ada amal soleh. Pada buat amal soleh, buang keburukan amal-amal kita. Islam dah ajar. Siapa-siapa pergi wasiatkan bakar tak keluar neraka tau. Duk diam dalam tu. Tak boleh. Dan Islam tak ada. Tapi syariat berkenaan berlaku pada lelaki tersebut, dia buat macam tu. Tapi di akhirat Allah Ta'ala maafkan dia, ampunkan dia. Sebab apa? Ketakutan Allah Ta'ala tu benar. Benar, dia takut Allah Ta'ala sungguh. Dia tahu nilai diri dia. Tapi banyak orang yang tak tahu nilai diri, dia rasa apa? Dia buat bagus.
Kan dia tak ada rasa bagus. Dia kata macam, betul lah. Kan contoh macam manusia kadang separuh tu tak tutup aurat. Dia tak rasa tak rasa dosa. Dia rasa macam, alah, yang penting hati. Itu dia rasa, itu dia kata, dia rasakan pada diri dia ni, hati tu penting daripada benda yang lain. Betul, hati tu penting. Tapi fizikal tadi menggambarkan apa dalam hati kita. Kalau kita percaya dengan Allah Ta'ala, kita laksanakan. Dan Islam tu kena laksanakan semua. Bukan ambil separuh, tinggal separuh. Mana kita macam kita kata, okey, ya Allah, Engkau bagi hukum pada aku, part ini aku buat semua. Yang ini aku tak setuju. 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 Boleh pilih pula. Kata la ilaha illallah, kan? Kita kata Allah Taala ni dia yang meletakkan hukum, dia sekian, dia sekian. Datang kita, ya Allah, benar aku tahu kau Tuhan aku. Tapi ada 2-3 benda ni yang aku tak setuju lah. Ini aku nak buat, ini aku nak buat. Aku jaga. Hati aku jaga, aku tak ngumpat orang. Tapi aurat aku tak rasa benda tu kena tutup, ya Allah. Pasal apa, zaman sekarang ni orang dah bertamadun. Zaman dulu mungkin orang ni buas macam binatang, nampak perempuan terkam terus. Okay, zaman sekarang ni mungkin orang dah beradab, maka tak perlu. Itu kepala kita. Allah Ta'ala tak kata macam tu. Allah Ta'ala kata letakkan itu sebagai tanggungjawab dan juga ujian. Kerana contoh macam lelaki dipertanggungjawabkan dengan macam-macam benda. Antaranya masalah diri dia, keluarga dia, jiran dia, negeri dia, negara dia, dakwah dan sebagainya wajib. Untuk wanita tak wajib. Allah Ta'ala beratkan dengan apa? Tutup aurat. Yang itu pun tak lepas lagi. Belum lagi suruh pergi angkat senapang. Kan? Angkat senapang nangis. Suruh pergi jihad nangis. Kan? Orang nak pergi perang dia macam nangis. Tak nak lah. Nanti siapa nak jaga ayam kat rumah. Kan? Kambing kat rumah siapa jaga? Pening kepala. Tak ada apa pasal dia. Semua down. Macam tak boleh. Tak, lelaki lain. Tanggungjawab berbeza. Perempuan tak ada benda berkenaan, maka Allah tak berikan yang lain. Bagi diri dia saja. For herself only. Untuk lelaki tadi dia besar. Mana konsep tadi sampai jiran kena tengok jiran apa jadi. Yang duduk diam kita dah kita hafal Quran semua anak beranak alhamdulillah. Jiran semua jahanam. Tak boleh. Allah akan tanya apa hal tak selamat, sampaikan. Kenapa tak tegur? Diorang tak dengar cakap ya Allah. Engkau tahu ke? Engkau tahu ke hidayah tu datang bila? Kenapa engkau awal-awal hukum mereka supaya masuk neraka? Untuk lelaki soal tu ada, untuk perempuan tak ada. Maka Allah Ta'ala berikan tanggungjawab, tutuplah aurat, itu je. So simple, pun lawan lagi. Betul ya Allah, tapi kan lelaki dengan perempuan sama saja. Naik bas mini tengok dulu, cuba berebut dengan lelaki. Kalau lelaki tolak, jangan marah. Kan? Ataupun contoh macam saya kata apa? Naik bas, kemudian ada pakcik gemuk dengan apa, pakcik gemuk dengan apa perempuan yang mengandung. Penyamaan hak terus bagi duduk sekali. Orang cakap apa? Zalimnya, kan? Kesian perempuan mengandung. Betul tak? Kenapa? Sebab perbezaan tadi. Allah Ta'ala berikan kurang tanggungjawab, bagi benda lain. So buatlah. Itulah dia. Mana apa yang Allah Ta'ala suruh, buat itu. Pasal tak yang lain. Sebab bila Aisyah kata, ya Rasulullah, naral jihad afdal amal. Kami dapati jihad ni amalan paling afdal. Untuk lelaki dipersoalkan Allah Ta'ala. Kenapa tak pergi berjihad dan sebagainya? Umat Islam dibunuh, Allah Ta'ala tanya. Nanti, dia nak jawab apa? Tapi yang datang Yasin Taklim kan, saya belajar ya Allah. Belajar. Kan, pasal dalam Quran Allah Ta'ala sebut surah Taubah. Dan bukanlah untuk orang beriman itu kena keluar semua sekali berperang. Kalaulah ada di kalangan mereka satu kumpulan yang pergi belajar, kan, mencari agak ilmu, kemudian sampaikan balik ilmu tadi kepada kaum dia supaya mereka beringat. Itu ada excuses. Kenapa tak pergi? Perempuan tak payah. Lelaki kena penuh kepala. Lepas ni kan, salah nak angkat senapang ke tidak? Angkat kepala. Tak, untuk lelaki tajuk tu keluar. Untuk perempuan tak ada masalah. Untuk perempuan bila Aisyah kata dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kami dapati jihad amalan paling afdal. Jihad amalan paling afdal. Masuk syurga dengan cepat. Kan dapat macam-macam, dihapuskan dosa, berpuasa 1 hari di medan jihad. Maka Allah Ta'ala jauhkan muka daripada api neraka. 70 tahun. 70 tahun daripada api neraka, jauhkan. Seriously, macam tak boleh masuk dah. Debu tanah yang naik ketika mana jihad fisabilillah tadi. Dengan api neraka, asap api neraka tak boleh duduk sekaligus dalam satu hidung yang sama. Hidung yang pernah hidup, debu tanah peperangan jihad ni takkan boleh bersama-sama masuk api neraka punya asap dari hidung dia. Mana Allah Ta'ala jauhkan siap-siap dah. Mana besar kan? Jadi Aisyah kata, kami jihad afdal. Boleh tak kami berjihad, perempuan-perempuan jihad? Nabi kata apa? Untuk kamu ada jihad. Jihad yang tak ada perang dalam, tak ada pembunuhan dalamnya. Apa? Hajjum mabrur. Pergi haji jangan cakap banyak. Jangan, apalah orang tu, apalah orang ni, kenapa orang sekian, kenapa makan tak sedap, kenapa jangan bala pula. Apa sabar mahal. Orang tu bertakak orang. Tekak ya habislah. Wassalamu. Tak ada mabrur dah. Itu je paling payah. Yang lain tak ada masalah. Belajar senyap. Belajar senyap. Kan? Silent treatment, diam. Dia diam. Itu untuk perempuan itu paling tinggi.
Untuk lelaki banyak benda dipersoalkan Ta'ala. Kenapa tak belajar kena sekian-sekian. Macam isteri kan kena pada suami. Kan suami tak tahu, tak nak ajar isteri, suami kena. Dipersoalkan, isteri tak tahu kan, suami tak pandu, tak ajarkan. Memang dia akan berdosa, tapi masalah sama, suami itu tadi dikira sebagai orang yang bertanggungjawab. Anak tak dididik dengan cara Islam. Bapa ditanya, bukan mak. Bapa yang ditanya, bukan mak. Bapa tu kena dulu. Faham tak? Bapa kena dulu, bukan mak. Maksudnya sini. Itu sebab kenapa bila Allah tinggalkan jauhkan daripada wanita berkenaan tanggungjawab ni, maka dia bagi apa? Tutup aurat. Tutuplah aurat. Apa masalah dia? Kan dah bagi jalan syurga tu pendek je. Enak juga pergi kerja lain. Saya nak seperti lelaki. Salah lah kan. Naik apa? Naik train dan sebagainya, kena impit dengan lelaki pun marah. Kan? Kalau ikutkan apa masalah dia? Impit-impit lah. Kan? Ikut logik akal. Sekarang buat coach khas untuk perempuan. Sebab apa? Perempuan ni kena gangguan seksual. Sebab apa? Lain. Pakai baju tak senonoh. Siapa suruh? Itu pernah sekali ada seorang budak Cina, Kuala Syekh Rahman. Dia jiran dengan rumah saya. Lepas tu satu hari tu naik bas. Saya naik bas sekali dengan dia. Bas Lengseng tu kan, nak pergi ke Kuala Lumpur. Lepas tu dalam bas saya nampak muka dia macam gitu-gitu. Saya kata kenapa? Takut kena raba ke? Dia kata dia kena raba. Lepas tu saya kata kau pakai baju sini pasal. Saya kata dengan dia tu. Dia kata jangan pakai elok sikit. Dia tak pakai macam ni. Lepas tu kau kata apa nanti orang raba. Saya kata dengan dia tu. Saya gelak lah. Tapi cerita dia saya bagi tahu kepada dia macam tu. So konsep dia memang kita kata tidak ada siapa tidak ada siapa dalam tajuk ni. Kita kata mereka kena belajar, kena tahu, kena beringat. Untuk wanita ada tanggungjawab, untuk lelaki ada tanggungjawab khas. Jadi kita kata macam hadis Nabi kata, tidak ada seorang lelaki manusia pun dengar nama Nabi SAW kecuali dia tak kira Yahudi atau Nasrani dan tak masuk Islam, melainkan dia di hari akhirat nanti Allah akan masukkan dalam neraka. Itu memang confirm. Dan kita pula tugasan kita adalah bila kita dah tahu hujah-hujah berkenaan Muhammad SAW, pergi ke sahabat Islam media ke apa, ada jual buku Muhammad in the Old Testament, Muhammad in the Holy Bible dan sebagainya. Bacalah. Masa kosong ada bagi baca majalah cerita bohong. Kan? Bacalah benda tentang ilmu, tak nak belajar. Belajar. Iqra. So kita berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita akan masuk pada tajuk ayat 122 123.